Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Baik. Pada kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas dalam masa beberapa minit tentang satu kisah yang telah Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, iaitu tentang Ashabul Kahfi ataupun penghuni gua. Ya. Baik, kita buka surah Al-Kahfi dalam surah juz ke-15 Al-Quran. Ya. Baik, saya bacakan ayat yang pertama. Ya, yang pertama secara bacaan Al-Qurannya. Lepas tu ayat yang seterusnya bolehlah kita semak, ya, kerana mungkin kalau saya bacakan mungkin akan mengambil masa yang agak lama. Ya. Kita bermula pada ayat yang ke-9. Ya. Ayat 9 itu menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Am hasibta anna ashabal kahf war-raqim kanu min ayatina ajaba. Ya. Maksudnya, apakah engkau sangka bahawa penghuni Al-Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja sebahagian daripada tanda-tanda kami yang ajaib? Ya, ya. Secara ringkasnya, maksudnya Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, apakah kita menyangka ya, keadaan ataupun pemuda itu tidur di dalam gua, ataupun kisah penghuni gua itu satu keganjilan. Ya. Tidak. Ya. Kita tidak menyangka begitu. Ya. Kerana banyak lagi ayat-ayat tanda-tanda kekhususan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tunjukkan. Ya. Maka Allah Ta'ala bertanya ataupun mempersoalkan kita, adakah kita kata itu hanya satu keganjilan? Ya. Ya. Dan kita sambung lagi, ya. Iaitu, saya bacakan maksudnya saja, ya. Dan seketika berlindung beberapa pemuda dalam gua. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, anugerah kami satu rahmat langsung dari Engkau, dan sediakanlah kiranya akan kami dalam keadaan kami ini satu tuntunan. Ya, ya. Dalam ayat ini menyatakan secara ringkasnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada beberapa pemuda, dikatakan 3 pemuda, ya, yang lari bersembunyi ke dalam sebuah gua. Ya. Kerana apa mereka lari? Nanti kita sambung lagi. Ya. Dan ketika mereka lari itu, mereka memohon kepada Allah Ta'ala, ya. Dia kata apa? Anugerahlah kami rahmat dan, ya, langsung dari Engkau, dan sediakanlah kami kiranya untuk kami dalam keadaan ini satu tuntunan. Ya. Mereka memohon rahmat daripada Allah Ta'ala, perlindungan dari Allah Ta'ala, dan disertai memohon tuntunan atau pimpinan jangan sampai mereka tersesat dari jalan yang benar. Okey. Maka kami tutupkan telinga mereka dalam gua itu bertahun-tahun bilangannya. Jadi mereka Allah Ta'ala tidurkan dalam gua itu. Ditidurkan bertahun-tahun, ditutupkan telinganya, dalam mana dalam mereka tidur itu mereka tidak mendengar apa pun di luar. Dan orang yang di luar pun tidak mendengar apa-apa tentang mereka, kerana jauh daripada tempat manusia. Ya. Kemudian itu kami bangunkan mereka, kerana nak kami buktikan siapa dari kedua golongan itu yang lebih sanggup atau menghitung berapa lama mereka tinggal di situ. Maka Allah Ta'ala bangunkan. Bila Allah Ta'ala bangunkan, mereka bertanya-tanya antara mereka. Ya, masing-masing bertanya, berapa lamakah kita tidur? Sehari ke? 2 hari ke? Seminggu ke? Yang ini kata, kita 3 hari. Yang kita kata tidak, kita tidur seminggu. Kan? Begitu. Ya. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan antara mereka tu siapa yang lebih benar dalam anggaran atau anggapan berapa lama mereka tidur. Okey, sambung lagi. Ya. Kami ceritakan kepada engkau cerita mereka itu dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda beriman kepada Tuhan, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Ya. Bahawa cerita ini adalah benar. Benar. Ada kisahnya, ada asbabun nuzulnya. Ya. Tetapi fokusnya adalah mereka beriman, pemuda yang beriman kepada Tuhan. Ya. Ya. Mereka bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ya. Maknanya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan kami tambah mereka petunjuk. Ya. Kerana dasar iman telah ada, Allah Ta'ala berikan petunjuk, ya, sampai ke tempat yang dituju. Maknanya, baik.
Jadi apakah maksud beriman kepada Tuhan? Tuhan yang mana? Jelas di sini Tuhan iaitu Allah Ta'ala yang Esa. Walaupun tidak disebut Allah Ta'ala, tetapi ayat ini jelas Allah Ta'ala menceritakan mereka adalah pemuda beriman. Jadi tidak logik kita kata Allah Ta'ala menjelaskan mereka itu beriman kepada Trinity, ya, ataupun iman agama Kristian atau agama lain, ya. Okey, baik, kita sambung lagi. Dan kami teguhkan hati mereka tatkala mereka berdiri mengambil sikap, maka mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan sekalian langit dan bumi, sekali-kali kami tidak akan menyeru kepada selain daripada Dia satu Tuhan pun, kerana kalau demikian nescaya adalah perkataan kami melanggar kebenaran. Dia kata apa? Ya, disebutkan dalam tafsir mereka berkata ini ketika di hadapan raja, ya, di hadapan raja yang kufur, ya, kerana pada masa itu setiap tahun di negeri itu diadakan upacara tahunan, ya, upacara tahunan menyembah berhala ataupun majlis ataupun upacara agama dengan menyembah berhala, ya. Terdapat 3 pemuda ini tidak bersetuju. Mereka melarikan diri dan mengelak daripada menyembah berhala. Kemudian mereka mendirikan satu ribat ataupun tempat beribadah sebagaimana ibadah yang benar, ya. Ya, yang benar. Kemudian tempat ibadah mereka itu diintai oleh mata-mata raja dan diadukan kepada raja, ya. Mereka beribadah dengan ibadah yang lain daripada penyembahan berhala, dan mereka dipanggil di hadapan raja. Dan ditanya, apakah akidah kamu? Kenapa berlainan dengan akidah kami? Dia kata apa? Jadi dia kata apa? Ya, Tuhan kami adalah Tuhan sekalian langit dan bumi. Kami tak akan menyeru selain daripada Dia. Dan kalau kami menyeru ataupun kalau yang demikian, nescaya adalah kata kami melanggar kebenaran. Artinya kalau mereka berakidah selain daripada berakidah Tuhan yang Esa, mereka akan mengaku, inilah akidah kami, Trinity umpamanya, tentulah bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan ataupun nyatakan di dalam Al-Quran ini sendiri, ya. Jadi mereka tetap mengatakan Tuhan kami Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi, ya. Okey. Okey. Kemudian disambung lagi, mereka itu semuanya adalah kaum yang kami yang telah mengambil akan kamu semua itulah kaum kami yang telah mengambil yang lain yang selain dari Dia menjadi Tuhan. Meskipun itu mereka tidak mempunyai alasan yang jelas. Ya. Maka siapakah lagi orang yang zalim daripada orang mengada-gadakan satu kepada Allah satu kedustaan. Ya. Jadi mereka ini mereka selain daripada mereka itu adalah kaum-kaum yang menyembah lain daripada Allah. Walaupun mereka tak ada alasan, ya, tak ada alasan. Apakah alasan mereka itu menyembah berhala? Tak ada alasan, ya. Dan jika kamu telah tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu, maka berlindunglah kamu dalam gua, nescaya akan diperlindungkan Allah Tuhan akan kamu dengan rahmatnya, dan disediakan buat kamu dalam keadaan kamu satu kemudahan, ya, ya. Dan seterusnya ayat ke-17 boleh semak, ya. Dan kemudian Allah Ta'ala tinggalkan mereka berlindung dalam gua, ya. Dan Allah Ta'ala selamatkan mereka. Disebutkan mereka tidur dalam gua itu mengikut ahli tafsir bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai 100 tahun lebih. Dan untuk mengelakkan mereka itu, contohnya reput badan mereka itu, ya. Contohnya kalau mereka tidur berbaring ke kanan terlalu lama, Allah Ta'ala balikkan ke kiri. Allah Ta'ala telentangkan supaya mereka tidak cedera tubuh mereka, ya. Kemudian mereka bangun. Dalam riwayat mereka bangun dan mereka tertanya-tanya, berapa lamakah kita tidur di dalam gua ini. Mereka saling bercanggah pendapat, ya, dengan andaian-andaian mereka yang sendiri. Ada yang mengatakan, yang ini mengatakan sehari, yang sini mengatakan 2 hari. Kemudian salah seorang itu pergi kepada pasar untuk membeli makanan, ya. Dan sampai di pasar dia menunjukkan shilling, mata wang yang mereka ada, dan pekedai itu terkejut, ya. Pekedai yang tempat mereka membeli pangan terkejut, kan. Mereka kata ini wang telah beratus tahun dahulu, ini wang maharaja zaman dahulu. Jadi mereka terkejut, kan, terkejut. Jadi mereka sedar mereka telah ditidurkan oleh Allah Ta'ala dalam masa yang sangat lama. Okey.
Jadi daripada sini, apakah yang menjadi fokus? Menjadi fokus kita. Fokus kita adalah, adakah agama penghuni gua itu agama selain daripada Islam atau selain daripada agama Hanif? Contohnya Kristian. Tidak sekali-kali. Kerana ayat ini telah jelas mengatakan, mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Itulah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Ya. Mereka tidak mengatakan Tuhan kami tiga dalam satu. Tak. Mereka katakan Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Dan tiada Tuhan melainkan dia. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Bilakah berlaku peristiwa Ashabul Kahfi ini? Ya, tetapi ini bukan fokus saya. Fokus saya adalah untuk menjelaskan apakah agama pemuda Ashabul Kahfi. Baik. Ashabul Kahfi ini berlaku dahulu lagi, sebelum zaman Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan sebelum zaman Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mereka pemuda-pemuda daripada zaman Nabi terdahulu lari menyelamatkan diri dengan akidah Nabi terdahulu. Ya. Dan mereka berlindung di dalam gua. Ya, jelas. Ya. Jadi, adakah mereka ini pemuda di zaman Kristian? Kan? Okey. Kita ambillah andaian. Andai kata mereka di zaman Kristian. Ya. Kalau kita kaji sejarah, ya, pengikut Nabi Isa alaihissalam diburu oleh Maharaja Rom. Ya, Maharaja Rom ataupun kalau kita sebut sejarah Maharaja Nero. Mereka diburu dan dibunuh, ya. Sehingga mereka melarikan diri ke merata ceruk. Ada ke Mesir, ada ke arah ke Rusia, ada ke Syria untuk menyembunyikan akidah mereka, ya. Akidah ketuhanan yang Maha Esa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, andai kata begitu. Ya. Dan mereka bukan abang Kristian kerana selepas mereka dikejar ataupun mereka diburu, Maharaja Nero ataupun Maharaja Rom memeluk agama Kristian, ya, dan mengadakan beberapa konsili untuk menentukan akidah Kristian. Ya, boleh kita baca sejarah, ya. Dan di situlah timbulnya akidah Trinity. Trinity. Jadi jelas, ya. Jadi kalau kita andaikan pun pemuda itu beragama Kristian adalah tidak tepat, ya, kerana Maharaja Nero, ya, akhirnya memeluk Kristian, ya. Itu akidah yang dicipta melalui konsili, banyak konsili ataupun persidangan bermula daripada persidangan Nice, ya. Mustahil lah raja Kristian nak membunuh penganut Kristian, mustahil. Ya, yang masuk akal ataupun logik atau boleh diterima, iaitu pemuda itu lari kerana menyelamatkan iman mereka kepada Tuhan yang satu, diburu oleh pemerintah yang telah menyeleweng daripada agama ketuhanan yang esa, ya, yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dan agama Nabi terdahulu itu disebut agama Hanif, tidaklah disebut sebagai Islam, kerana khususnya bila disebut Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Dan agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu akidahnya sama, iaitu ketuhanan yang esa, cuma syariat yang berlainan. Jadi disebut agama yang mentauhidkan Allah dibawa oleh Nabi terdahulu disebut agama Hanif, ya. Jadi amatlah salah kalau kita mengandaikan agama Ashabul Kahfi ini agama Kristian, ataupun kita cuba menggambarkan bahawa mereka itu beragama Kristian dengan mengambil hati orang-orang Kristian di zaman ini. Bila kita berkata, kan, jikalau saya kata tentang cerita yang sebenar ini, maka orang Kristian akan senang, ya. Tidak. Kerana apabila kita katakan cerita yang sebenar, ya, pemuda Ashabul Kahfi itu melarikan diri untuk memelihara akidah ketuhanan yang esa, jelas mereka diburu oleh
pemerintah yang sebelumnya. Ya. Dan secara jelas, jikalau kita nak andaikan mereka itu umat Nabi Isa alaihissalam yang beragama Hanif, dah tentulah mereka yang kerajaan yang atau raja yang ingin membunuh mereka itu adalah tentu Kristian. Tentu Kristian. Tetapi bilakah ia berlaku, itu bukan fokus kita, ya. Fokus kita adalah untuk menjelaskan bahawa mereka adalah beragama yang benar, agama Hanif, ya. Jadi adalah salah besar kalau kita mengatakan ataupun mengandaikan ataupun cuba menggambar-gambarkan mereka itu adalah beragama Kristian. Satu kesilapan yang besar, ya. Dan agama kisah Ashabul Kahfi ini dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada di dalam Bible. Selama saya membaca Bible, saya tidak berjumpa kisah Ashabul Kahfi ini di dalam Bible. Ya, jadi tidaklah sama antara Bible dengan Quran dalam menjelaskan atau menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu. Kerana kisah Ashabul Kahfi ini hanya terdapat dalam Quran, tidak terdapat dalam Bible. Jadi dengan penjelasan ini, dengan kitab yang kita rujuk, dengan Quran yang kita rujuk, dengan tafsir yang kita rujuk, jelaslah bahawa agama Ashabul Kahfi itu adalah agama Hanif, iaitu agama ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita ada salah besar, kita cuba menggambarkan atau cuba memberi clue bahawa mereka adalah beragama Kristian. Sekian dulu, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.